Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam siaran. Terima kasih kepada anda yang saksikan kami secara langsung di Mantap Syekh Channel, di FB page Mantap Syekh Channel dalam untuk slot Sembang Santai Kemerdekaan Roti Bakar Kopi Tarik. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Bos, hari zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan mister, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak! Mantap Syekh! Ya, bersua kembali saya DJ Riz Muhammad dari Sembang Santai Kemerdekaan Roti Bakar Kopi Tarik pada hari ini. Program ini adalah anjuran bersama Akademi Tafiz Al-Islah, Islah Movement, Air Telaga Haifaz, Yayasan Al-Insan, Komersial Islamik Digital dan Pertubuhan Sayang Al-Quran. Pastinya juga dengan kerjasama Kelab Datuk Perdana Antarabangsa atau Kepentas dan dihangatkan oleh Mantap Syekh Channel. Atau tadi yang kita telah saksikan ya Tuan Haji, itu dia paparan mengenai Mantap Syekh ni, grup Mantap Syekh. Assalamualaikum dan selamat datang Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Slot Roti Bakar Kopi Tarik ini dalam Sembang Santai Kemerdekaan kita menampilkan Tuan Haji Mazlan Muhammad Noor, iaitu seorang sastrawan, aktivis kebudayaan, pelukis, penulis puisi dan juga pendeklamator puisi, dan ada di hadapan kita ni buku-buku yang telah terbit, dan juga ada juga aktiviti-aktiviti yang belum terbit pun ada. Pendek kata macam-macam ada. Terlebih dahulu sebelum kami pergi lebih lanjut mengenai berkenalan dengan Tuan Haji Mazlan Noor atau lebih mesra dengan nama Along. 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 Apa kata anda like, komen dan juga share sekiranya ada sebarang soalan dan juga komen serta cadangan. Tadi kita tengok di akhir video tu, terlibat kita kat sini. Bila saya sebut alamak, kita sama-sama akan cakap mantap Syekh. Ya. Kita buat percubaan yang pertama. Alamak Mantap Syekh. mantap Syekh. Juga yang kedua, alamak mantap Syekh. Itu dia. Pada anda kat luar sana pun boleh cuba, dan jangan lupa like, komen dan juga share FB page
Mantap Syekh. Ya, alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, syukur kita Allah SWT kerana hari ini kita dapat bersua muka di konti Mantap Syekh pada hari ini ya Long. Baiklah, apa kata kalau sedikit pembuka mukadimah, apa itu kemerdekaan dari sudut pandang mata? Ya, tidak. Sebelumnya itu selawat atas Nabi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebenarnya saya terpanggil tak sangka dipanggil untuk wawancara ini. Siapalah saya sebenarnya dalam konteks untuk membicarakan tentang sejarah kemerdekaan. Kerana saya pun bukan para ahli sejarah, bukan pakar sejarah. Tetapi oleh kerana saya melihat kehidupan saya di bawah semua Perdana Menteri sejak daripada zaman Tengku sehingga ke zaman sekarang ni, evolusi itu saya lihat dan saya ulas dalam konteks saya secara jujur mengenai erti kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan ini sebenarnya memang kemerdekaan adalah satu perkara yang cukup penting dalam konteks sebuah negara bila negara itu dijajah mendapatkan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan boleh dipelbagaikan dalam konteks perjanjian. Maka ingin saya berkata bahawa kerana walaupun benda ni sedikit menyentuh sikit perasaan kita terhadap soal-soal apa yang saya nak katakan, tetapi inilah kenyataannya. Inilah kenyataannya. Kemerdekaan kita sebenarnya disambut dengan riang-ria, dengan riang-ria, dengan senang hati di Stadium Merdeka, laungan Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka. Itu sejarah. Setelah perjanjian itu diterima oleh Tunku Abdul Rahman, manakala setengah negara, terutamanya negara jiran kita, menyambut kemerdekaan dengan darah dan air mata. Jadi kemerdekaan itu, kemerdekaan untuk rakyat Malaysia, saya istilahkan beginilah. Dia bukan paralyzed, dia fragile. Dia fragile. Kita bergantung kepada roh-roh slogan setiap tahun, menukar slogan untuk menjalarkan kepada rakyat. Tetapi yang ingin dinyatakan ialah kejituan, roh kemerdekaan itu yang sebenar-benarnya adalah cukup fragile untuk bangsa kita lah. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, atau India ke, ataupun Kazakh dan di sebelah Sabah dan Sarawak. Kita menyambut kemerdekaan dengan mudah. Itu dia. Kita menyambut kemerdekaan dengan mudah. Maka roh kemerdekaan itu tidak kuat. Tidak kuat. Jadi kerana kalau kita tengok patriotisme, bila kita cakap tentang patriotisme, patriotisme ni ramai rakyat-rakyat kita boleh dipersoalkan soal-soal patriotisme. Kadang-kadang baru datang merdeka tu barulah nak pasang bendera, barulah nak menceritakan tentang anak-anak. Tetapi merdeka ni sebenarnya harus wujud di dalam negara setiap hari, setiap saat, setiap masa. Menyayangi negara dalam konteks merdeka yang telah diberi. Jadi inilah yang saya ingin tekankan dari segi konteks menghayati kemerdekaan itu. Kerana kemerdekaan ini amat penting. Banyak orang bercakap tentang hal-hal merdeka ini. Tetapi kerana kemerdekaan, kalau kemerdekaan itu tidak disambut dengan erti kata sebenar, maka kelonggaran dari segi spiritual, spiritual diri masing-masing, diri rakyat. Jadi inilah yang terjadi. Ini yang terjadi sudah 64 tahun kemerdekaan kita dicapai. Masih lagi kita bercakap tentang soal-soal
kejiwaan. Di mana kejiwaan kita? Di mana kita punya penghayatan kita terhadap kemerdekaan? Lebih-lebih lagi kita dalam berbilang kaum. Ini tak boleh kita nafikan. Kita terbina, Malaysia terbina dalam konteks berbilang kaum. Jadi untuk nak menekankan aspek kemerdekaan itu dari segi satu roh, satu jiwa, amat sukar sekali. Itu pandangan saya, amat sukar sekali. Tidak seperti macam jiran tetangga kita, di mana sampai sekarang pun, sampai ke generasi yang sekarang, daripada zaman presiden dia yang pertama sampai ke generasi yang sekarang ni, kalau kita tanya dia apa itu merdeka, umur 8 tahun sewaktu saya di sana, saya tak perlu sebut negara lah. Sewaktu saya di sana, saya tanya anak tu, apa arti merdeka? Merdeka ni Pak, satu roh dicapai dengan darah, dengan air mata. Tetapi kita tidak. Kita capai kemerdekaan tidak begitu. Maka legacy, maka kita punya kesinambungan terhadap merdeka itu agak fragile lah. Jadi bagi saya, kalau bercakap tentang erti kemerdekaan itu, kita harus, pemerintah harus mencari satu formula, tak kira lah dalam konteks apa, dari segi pendidikan ke, dari segi soal-soal apa sekalipun, menekankan kemerdekaan itu sentiasa. Dalam silibus, dalam apa jua sekalipun, sampai ke peringkat pengajian tinggi. Ini penting. Supaya dan sejarah kemerdekaan itu harus ditontonkan, harus diwar-warkan sentiasa. Bukan hanya tiba waktu kemerdekaan saja. Bukan hanya tiba pada waktu kemerdekaan saja. Dia harus ditonton, harus diwar-warkan, harus ditanamkan. Semangat patriotisme itu tentang bagaimana kita mencapai kemerdekaan. Walaupun kemerdekaan kita itu dianggap senang. Lebih-lebih lagi memang orang kata kita di bawah jajahan satu kolonial British dulu ya. Banyak negara-negara yang di bawah jajahan ini diberikan syarat-syarat dan panduan, syarat-syarat dan terma-terma yang dibuat oleh pihak British tentang agenda mereka. Kita boleh melihat bahawa dalam konteks ini kerana sistem divide and rules itu dipergunakan. Jadi maka itulah negara-negara yang di bawah jajahan British ini menghadapi dilema itu. Diberikan kemerdekaan secara total, diberikan kemerdekaan secara total. Okey, kau merdekalah. Tetapi syarat-syaratnya begini. Kalau tidak menerima syarat-syarat ini, kemerdekaan tidak akan dicapai. Betul. Jadi syarat-syarat itulah yang menjadi pandemik. Yang menjadi pandemik kepada keturunan kita. Daripada start waktu kemerdekaan itu dicapai sehinggalah evolusi itu sehingga sekarang bila berkaitan dengan soal-soal bangsa, soal-soal agama, soal-soal politik, lebih-lebih lagi soal politik. Masing-masing mempersoalkan tentang hak dan masing-masing punya kepentingan. Jadi inilah, kalau saya bercakap ni dari segi terus terang daripada hati saya. Kerana ini adalah penting, ini cukup penting untuk kita mengetahui. Generasi baru sekarang ni penting menghayati, mengetahui sejarah terbinanya kemerdekaan itu. Jadi itulah, setakat itulah untuk inilah. Itu dia pembuka kata untuk anda di luar sana dari Alung, dari sudut kacamata seorang sastrawan, dan juga seorang aktivis kebudayaan di Malaysia. Itu dia. Pastinya anda dapat sesuatu yang disampaikan sebentar tadi, dan sekiranya anda juga ada mempunyai maksud yang tersirat ataupun tersurat mengenai apa itu kemerdekaan sebenar bagi diri anda, sila letakkan di ruang komen dan juga share. Apa kata? Kita akan ada lagi paparan yang lebih menarik lagi selepas ini. Jangan ke mana, kita akan kembali lagi selepas ini.
Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertubuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Sejarah tu tak kuat. Baiklah, bersua kembali. Terima kasih kepada anda yang saksikan kami langsung di FB page Mantap Share, di FB page Kadok Clan, di FB page Convention Islamic Digital, di FB page juga di Akademi Tafiz Al-Islah HQ serta FB page Kepentas. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada anda yang saksikan kami, yang bagi salam dari Muhammad Fahmi. Alhamdulillah terbaik dari Mantap Share, dari Stylistic Faz katanya Assalamualaikum Haji Mazlan Dijiris dan friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nak dengarkan juga satu sajak istimewa, satu puisi yang istimewa yang nak kita sampaikan kepada rakan-rakan kita di luar sana sempena dengan semangat kemerdekaan negara kita yang ke-64 tahun. #Malaysia Prihatin. Apa tajuk sajaknya Tuan Haji? Judul sajaknya lah Nyanyian Merdeka Rakyat. Ya. Saya mengambil tajuk ini pun mempunyai signifikasi tentang apa ni, kita mengambil perkara yang berhemah untuk menyuarakan tentang erti kemerdekaan itu. Jadi kan saya dah bacakan puisi ini pada tahun lepas di pentas Numirah, Persatuan Numirah. Jadi saya bacakan sekali lagi untuk tahun ini. Harap-harap para penonton, sahabat-sahabat di luar sana menghayati puisi saya ini. Judul puisi Nyanyian Merdeka Rakyat. Kita nyanyikan lagu merdeka ini, nyanyian untuk harapan di hati. Rentak irama rayuan hati, mengenang nasib kehidupan ini, supaya didengar sang pemerintah buat negaraku Malaysia. Kita nyanyikan lagu merdeka ini, menyampaikan duka lara di hati, untuk direnung, dihayati. Kepada sang pemerintah, kita minta simpati. Miskin yang melata menjadi-jadi, segala keperluan melambung tinggi. Kais pagi, makan pagi, terkadang kais tak jumpa lagi. Hidup bagai tiada erti. Sungguhkah kemakmuran dikecapi? Sungguhkah kemakmuran dikecapi? Sungguhkah kemerdekaan dinikmati? Kepada seluruh rakyat merata negeri, atau ramai rakyat yang bermimpi ngeri mencari sesuap nasi. Kepada sang pemerintah, merdeka harus dilaungkan bersama. Rakyat bukan mahu ditatang, bukan juga ditimang-timang. Rakyat hanya menaruh harapan, merdekakan kami dari belenggu kemiskinan. Untuk menghirup udara yang sama, berkongsi hasil negara dalam kesamarataan, menjamin kesenangan, terjamin masa depan. Maka tidaklah banyak yang kami mahukan. Cuma atasilah hidup yang serba kekurangan. Kita pilih untuk menyanyi lagu merdeka ini supaya pemerintah dengari, supaya rayuan kami berhemah sekali. Bersopan santun, walaupun resah, walaupun di hati rakyat penuh gundah. Demi rakyat, dengarlah jendangan merdeka ini. Demi rakyat, pesta-pestaan yang saban tahun ini
diraikan dengan kesedaran, membuka mata hati, menjadikan rakyat gembira dan senang hati, maka daulat merdeka itu akan bermakna sekali. Piagam yang termeterai bersama perjanjian, itulah sumpahan bersama tujuan kepada pemerintah. Merdekakan rakyat dengan jujur, supaya rakyat tidak tersungkur. Mazlan Nur Alung, 7 September 2021. Ya. Hadirin sekalian, majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Mazlan Nur Alung di atas bacaan puisi sebentar tadi. Itu kalau suara kan jadi MC tu. Dia lain. Dia tukar sikit. Dia MC. Nada tu tukar tu. Dia tukar. Itu dah. Itu intonasi tu. Intonasi kan. Sama juga kalau baca puisi ada intonasi dia kan. Intonasi dia semangat kemerdekaan yang penuh bersemangat. Ya. Dan dapat dijuai lah oleh alur sendiri. Dapat dijuai dan pastinya pada orang ramai rakyat Malaysia di luar sana. Ya. Kita harapkan begitulah. Kita harapkan supaya benda ini dihayati, arti kemerdekaan itu kan, supaya kita meninggalkan sesuatu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, zurat-zurat kita, masa depan yang penuh dengan gelombang, penuh dengan gelora nanti. Itu pasti akan berlaku. Itu pasti akan berlaku. Maka kemerdekaan itu harus ditanamkan di jiwa rakyat, di jiwa generasi baru. Erti kemerdekaan itu. Dalam konteks bukan ini harus meliputi kepada semua bangsa. Saya tidak bercakap tentang soal-soal kemelayuan. Saya bercakap tentang soal bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Betul. So diharapkan supaya kan yang bangsa ini mengangkat kedaulatan itu, mengangkat Malaysia itu, menyayangi Malaysia itu, mencintai Malaysia itu. Kita duduk bersama dalam negara ini. Kita duduk bersama menghirup udara yang sama, mencari rezeki yang sama. Maka kita harus berkongsi. Kita harus berpakat, kita harus asosiasi. Kesepaduan dalam konteks kita menuju menjadi negara yang disegani dan kita boleh maju di peringkat antarabangsa. Itu harapan saya. InsyaAllah. Harapan saya, insyaAllah. Alung juga adalah seorang pelukis. Ya, saya seorang pelukis. Jadi apa hasil karya Alung yang mungkin kita boleh kongsikan kepada antara rakan-rakan kita? Kalau bercakap tentang dunia seni lukis ni, saya sudah bermula pada tahun 1973. Rasanya ramai generasi sekarang yang belum lahir lagi. Yang kita belum lahir ke dunia lagi lah. Saya dah bermula kerana saya masuk di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1993 sebagai seorang pelukis. Itu jawatan awal saya. Jadi saya sudah berkarya. Masa di Dewan Bahasa saya berkarya, melukis, tetapi saya tidak pernah buat pameran. Jadi saya tengok boleh kita paparkan di sini banyak antara hasil karya yang selama ni kami memang perasan lukisan ni, lukisan abstrak yang seni ni kan. Tapi tak tahu siapakah pelukisnya. Alhamdulillah. Ni dapat bersua muka tentang mata, inilah orangnya. Ya, terima kasih banyak. Itu dia yang telah ni dalam Nano, dalam Gema Jalur. Dalam Nano ada Gema Jalur. Okay. Ini berpameran di Destin House, Perbadanan Museum Negeri Melaka. Kisah dalam banyak orang bertanya tentang dalam Nano tu ada Gema Jalur. Kerana Gema Jalur ni dibuat dulu daripada Nano. Gema Jalur ni saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 257 dengan surah Al-Hadid ayat 28. Jalur-jalur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tafsiran Imam Ghazali tentang orang-orang beriman yang diberikan jalur-jalur indah. Kalau orang-orang yang kufur akan kegelapan sehingga satu hama pun tak ada. Maka kegelapanlah mereka dalam ruang itu. Jadi sewaktu saya dan masa saya buat siri Gema Jalur ini, saya diikuti oleh seorang doktor. Doktor ni ialah orang Melayu kita, dia pakar anatomi. Pakar
tisu dan sel anatomi manusia. Saya pun tak sangka sebenarnya. Dia ikuti saya selama 5 tahun dalam Facebook saya. Tak ada pun apa pun respon. Cuma dia like saja lukisan-lukisan saya. Tapi bila saya bercadang untuk berpameran di Yogyakarta, dia mau muncul respon. Dia kata, saya mencadangkan Alung dengan izin, kalau Alung setuju, Alung gunakan nano. Kaitkan dengan gema jalur. Jadi Alung pun bertanya kepada dia, kenapa nano itu? Apakah kaitan nano itu dengan gema jalur saya? Baru dia terangkan bahawa dia seorang doktor, pakar anatomi tadi. Dan dia kata, saya mengikuti lukisan awak dia selama 5 tahun. Khususnya gema jalur. Saya berceramah satu dunia, dia kata. Dan saya mengikuti perkembangan lukisan, dan saya minat lukisan. Saya mengikuti lukisan satu dunia. Saya pergi, di samping saya berceramah, saya pergi ke galeri-galeri. Dan dia cakap dengan saya, kalau awak buat nano ni, rasa saya inilah lukis pertama yang membongkar rahsia nano ni. Jadi saya nak akan dia elaborate lagi lah, kerana saya masih lagi tak faham dengan dia punya tujuan tu, apa tujuan tu. Dia kata beginilah Alung, kata dia, saya melihat tisu sel manusia ni hari-hari dalam mikroskopik dan dalam bacaan saya dan dalam karier saya. Awak punya lukisan, kata Mazlan, ada terdapat imajan-imajannya dalam tisu sel manusia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi saya kata, dan dia tanya saya, Mazlan pernah Google ke ataupun? Saya kata saya tak pernah Google. Lukisan ni saya terus melukis saja, dan saya melukis pun tak pernah melakar dulu. Anda melukis dari hati ya? Saya terus ke kanvas, saya terus apa yang ada pada hati saya, saya jalankan. Keluarkan. Imajinasi saya. Macam gema jalur tu, jalur-jalur yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tetapi saya menggambarkan jalur-jalur itu dalam konteks kapasiti saya sebagai seorang pelukis. Tentunya jalur-jalur yang lebih indah, yang lebih hebat nanti akan kita jumpai kalau kita di sana nanti. Jadi dia katakan awak punya lukisan-lukisan awak tu terdapat dalam tisu-tisu sel manusia. Jadi saya katakan ginilah, dia kata saya akan bagi comparative dia, comparison dia antara lukisan awak. Awak bagi saya 30 lukisan awak, besok saya akan email pada awak. Jadi besok tu di email pada saya, gambar pertama lukisan ini, dan sebelah tu adalah gambar tisu sel manusia. Dia kata, terus ada sama atau tidak? Dan yang isu yang ini adalah tisu sel kulit kanak-kanak. Dia kata, kulit kanak-kanak yang baru lahir tu kan, satu titik sel, satu titik tisu kulit tu dibesarkan. Jadi ini lukisan awak. Ini tisu sel kanak-kanak. Ada persamaan ada 80% persamaan. Kalau tidaklah 100% saja. Tapi kan 80% itu adalah persamaan. Kemudian yang lain-lain kita 29 tu lagi, inilah ada yang ada di dalam tisu sel badan manusia. Sehingga sehelai rambut, sehingga ke dalam abdomen kita, darah putih, darah merah, jantung kita, paru-paru kita, imajan-imajan dalam badan kita. Jadi, dan dia katakan there are trillions of tissues and cells dalam badan kita. Kita jangan pergi kepada alam dulu, dia kata. Allah mencipta kita sendiri dah ada trillion tissues, imajan dalam badan kita. Itu yang counted oleh saintis. Sebenarnya tidak terkira. Sebenarnya dari segi sudut Islamiah tidak terkira banyaknya tisu sel yang ada pada badan manusia. Maka kalau saya mengkaji tentang hal ini, dan saya melihat bahawa ini satu kebesaran Allah menjadikan manusia itu.
Dan dia kata tak usah kita pergi jauh lah, dia kata di cap jari kita saja tu dia. Di cap jari kita saja, kerana billions yang dah mati, billions yang hidup dan billions yang akan lahir masa depan akan datang. Dalam ruang yang kecil itu, ini nak menunjukkan kebesaran Tuhan. Memang tidak logik dari segi, ada satu pakar yang menyatakan bahawa kan tidak logik, tidak munasabah dalam satu ruang yang kecil di ibu jari itu tidak sama. Mesti sama dia kata. Pasal ruang yang kecil susah nak dibuat. Pasal billions, kita bercakap tentang billions orang. Tetapi Allah Ta'ala boleh mengalih-alihkan. Allah Ta'ala boleh buat. Satu manusia ke manusia lain tu lain bentuknya. Semua orang berbeza ibu jari. Allah berbeza ibu jari dia. Jadi inilah itu ibu jari. Kita belum pergi kepada lagi ke seluruh abdomen kita. Tentang urat, dan kalau urat ni dia kata Along dia kata urat ni dia kan, kalau urat di kepala kita, urat-urat yang menghidupkan pemikiran kita dipanggil apa urat? Saya lupa istilah dia. Dia sparkle. Dalam otak kita tu kan dia sparkle urat tu. Urat itulah yang menjadikan kita berfikir. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Jadi dan urat itu dia kata kalau dirungkaikan, dikeluarkan dari dia, kita tarik dia panjang-panjang sampai ke lebih kurang 20 km. Panjangnya urat tu. Panjangnya urat tu 20 km. Lebih kurang kita 20 km panjang urat. Jadi bayangkan Allah Ta'ala cipta benda tu dalam lingkaran otak kita, dalam kepala kita kan digulung dan diciptakan untuk bergerak sebagai anggota badan. Dan itu belum lagi kita bercakap tentang jantung, degupan jantung yang hari-hari berdegup, yang kita tak perasan kadang-kadang. Maka itulah kita harus bersyukur. Kita diberi nafas, kita diberi nyawa. Daripada sejak azali lagi. Jantung kita berdegup tak henti-henti. Jadi kan tidakkah kita bersyukur? Ini saya harus terangkan kepada para penonton ya. Tidakkah kita bersyukur terhadap pemberian Allah? Itu dia menarik sekali apa yang disampaikan oleh Alung sebentar tadi. Kita fikir-fikirkanlah, insya-Allah. Fikir-fikirkanlah. Dan saya dimaklumkan juga Alung juga aktif dalam persatuan-persatuan penyair, persatuan sastra dan sebagainya kan. Ya, saya persatuan ahli jawatankuasa Persatuan Penyair Malaysia. Kemudian ahli jawatankuasa Persatuan Numira. Ahli Persatuan Angkatan Pelukis Malaysia dan penasihat kepada kumpulan grup Gemah Hati, kumpulan pelukis-pelukis lah. Jadi saya jadi penasihatnya. Kemudian saya juga itulah rasanya itu sajalah. Rasanya pasti Alung ada sesuatu yang hendak Alung sampaikan kepada rakan-rakan yang selama ni banyak beri sokongan, beri dorongan untuk Alung terus berkarya. Dan juga dengan daripada masyarakat di luar sana ataupun dikatakan peminat-peminat Alung lah yang berkontribusi ni kan. Mesti ada sesuatu yang Alung nak sampaikan kepada mereka. Silakan. Okey, beginilah. Hidup ini adalah perjalanan ya. Saya dah 2 buku diterbitkan oleh Dewan Bahasa dengan tajuk Kembara. Ya. Buku pertama diterbitkan pada tahun 2015 bertajuk Dan Kembara Keteruskan. Ya, jadi ini perjalanan yang panjang daripada 1973 sehingga 2015 sehingga saya bersara. Manakala buku kedua ini akan terbit tak lama lagi lah. Ini dummy dia, baru dummy dia. Ini kumpulan-kumpulan puisi dari tahun 2015 dan lukisan-lukisan hingga 2021 yang mana hingga terkini lah. Jadi kan penekanan Alung terhadap karya ini adalah dari konteks kembara. Kerana kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengembara. Itu disebut dalam Al-Quran. Kembaralah kamu untuk mencari kebesaranku. Jadi kan ada amat penting kembara itu. Jadi kembara ni bukan artinya kita berjalan saja. Kembara berkaitan juga dengan karya.
Baik karya-karya puisi maupun karya-karya lukisan. Kita kembara lagi dan kita akan jumpa dari masa ke semasa, satu fasa ke satu fasa. Tapi ini perlu bacaan. Ini saya harus terangkan kepada para penonton, sahabat-sahabat di luar sana bahawa kan kembara ini perlukan pengetahuan, ilmu. Maka itu Iqra diturunkan, perkataan pertama, wahyu pertama kepada Rasulullah kita, untuk maknanya baca. Bukannya ayat pertama tu sembahlah aku, kata Allah. Kau baca dulu. Jadi konsep bacaan itu adalah penting dari sudut mengenali the existence, kewujudan. Jadi bila kita baca, kita berilmu. Bila kita berilmu, kita mengetahui. Bila kita mengetahui, baru kita memahami akan erti kewujudan, akan erti alam ini, alam yang semesta ini, yang dalam satu globe dunia mempunyai pelbagai klimaks. Tak sama. Ini saja kita renung, tengok saja ya. Dalam satu bumi kita ada pelbagai cuaca. Di Asia, kelembapan, tropical rainforest. Di Timur Tengah, padang pasir, kepanasan. Nak tengok sebatang pokok pun daripada Madinah nak pergi ke Mekah, boleh kira pokok tu. Boleh kira ada pokok tu. Sedangkan kita tak terkira pokok. Di Timur Tengah. Di barat pula ada 4 iklim, dengan saljinya, dengan musim gugurnya. Ini yang kita harus tahu. Kenapa Allah jadikan dalam satu bumi itu pelbagai keadaan. Dan inilah yang disuruh kembara. Disuruh kembara mencari. Kalau Allah kata, kembaralah kamu untuk cari kebesaranku, Allah kata. Maka itulah kita harus kembara. Dan kembara itu bertolak juga dengan kita berkarya. Karya, bila kita nak berkarya, kita harus membaca. Kita harus merujuk, terutamanya khususnya kalau kita nak memaparkan konsep Islamik. Kerana Alung selama ini berkarya, bagaimana bertanya pada diri dulu pada awalnya, bagaimana nakkan karya saya ni, karya Alung ini dihayati oleh orang bukan Melayu. Kita berdakwah bukan hanya untuk orang Islam saja. Kita berdakwah juga untuk semua bangsa. Maka Alung pilih konsep Islam universal. Kita interpretasikan ayat Quran itu dalam konteks yang lebih luas, yang lebih pengertiannya, yang harus dibongkar. Ini yang Alung bercakap ini juga pada satu bicara karya tentang pelukis-pelukis Islam yang jumud terhadap pengkaryaan. Kita berbalik kita dengan kaligrafi. Kaligrafi itu memang salah satu daripada karya Islam. Tetapi bukan itu saja. Untuk memaparkan karya Islam itu, kita harus bongkar dalam Al-Quran. Maka itu Al-Quran itu diberi pada kita untuk tujuan itu. Untuk tujuan dan matlamat objektif Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk kita gali, memahami dan kita huraikan. Kalau dalam bentuk tulisan, tulislah. Kalau bentuk karya, karyalah. Dalam bentuk saintislah. Banyak terdapat dalam Al-Quran itu. Segala bentuk. Dia adalah testament terakhir. The testament terakhir ini. Revelation of kitab yang terakhir. Al-Quran. Daripada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. The last revelation. Complete revelation. Jadi kita harus merujuknya. Dan orang-orang Islam harus menyelongkar. Harus memahami. Tetapi saya sebenarnya amat sedih. Kerana kalau mengikut statistik WHO, WHO lah. Mereka bukan WHO, ni Islamic ISO. Statistik bacaan orang Islam seluruh dunia adalah hanya 10% saja.
yang membaca. Sedangkan kita disuruh dalam Al-Quran ayat pertama, wahyu pertama ialah Iqra. Yang baca ni sebenarnya orang-orang lain, agama-agama lain. Dan kalau kita tengok kan, ini rasanya semuanya tahulah. Misal kata Jepun, dia bukan Islam, tapi dia mengaiti Iqra itu. Dan dia mengaiti Iqra itu, dia baca, orang rakyat dia baca daripada kecil sampailah ke besar, sampai ke dewasa. Saya pernah naik kereta api waktu saya melawat Jepun. Saya naik kereta api bullet train tu daripada Tokyo ke Kyoto dalam masa 45 minit gitu kan. Saya tak bawa buku. Jadi adalah template restoran dalam beg saya. Jadi saya naik dari kereta api, saya tengok semua orang baca buku. Anak-anak kecil daripada soal kindergarten sampailah ke peringkat orang semua memegang buku. Mereka menjadikan itu sebagai satu budaya. Satu budaya membaca. Jadi kita jadi segan. Kita jadi segan naik lagi tapi itu jadi canguk lah kata. Jadi saya pun ambil lah template dalam beg saya. Saya bacalah. Sampai saya dah hafal dah resepi-resepi restoran punya harga tu. Jadi inilah dia, inilah perkaranya yang menjadi enigma kepada orang-orang Islam. Soal-soal pengertian Islam itu yang tidak menyangkau, yang tidak tahu, yang tidak melebarkan Islam itu. Dan kalau kita tengok di negeri Arab misal kata, pun begitu juga. Oleh kerana mereka tu dah tahu bahasa Arab, kan? Maka dia orang tak apa sangat kisahlah pasal dia dah tahu bahasa Arab. Tapi penghayatan itu kurang. Penghayatan itu kurang. Maka itulah di Timur Tengah sekarang ni kancah. Kancah dengan pelbagai katastrofi dipanggil lah. Kan ni dengan doktrin-doktrin yang pelbagai, maka kan kekancahan itu berlaku di Timur Tengah. Jadi kita amat sedih kita melihat orang Islam sendiri tidak menjunjung Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, membaca. Kita ni adalah kebanyakannya ritual. Kita Islam ritual, Islam ikut-ikutan, Islam kerana mak bapak kita Islam. Kita ikut-ikutan. Maka ikut-ikutan itu tidak mendapat hidayah sebenarnya. Kerana dalam semayang itu kita harus faham. Pertamanya kenapa kita harus semayang. Keduanya kita harus tahu bacaan-bacaan kita dalam semayang. Supaya kita menghayati pengertian solat itu sehingga ke saat akhir. Dan kita sebut Al-Fatihah dalam banyak kali, dalam 5 kali fardu solat dalam sehari. Tak termasuk solat sunat. Jadi itu semua itu memberikan kita petunjuk bahawa Allah itu maha mengerti dan maha hebatnya. Kita faham bahawa kenapa kita dijadikan, kenapa aku dijadikan di dunia ini, kenapa manusia jadi begini, kenapa dunia jadi begini, kenapa alam jadi begini. Itu belum kita pergi meneroka ke cakrawala. Saya ada satu siri dalam lukisan saya tentang zikir kembara. Kembara saya ke cakrawala. Dan saya sebut di situ bahawa itu dalam surah Al-Mulk menyebutkan bahawa tentang soal cahaya, terang dan gelap. When the God give the radiance, dia tak kata dalam bahasa Inggeris bukan light. Kita dalam bahasa Melayu bila Allah memberi cahaya, tapi dalam bahasa Inggeris radiance. Perkataan yang tepat, dia bukan light. Light itu dalam bahasa Inggeris, light itu macam lampu macam ni lah. Lampu pelita. Ini radiance. Radiance ni dia macam kita duduk dekat laut. Kita tengok terbenamnya matahari. Sekejap dalam masa 2-3 saat saja dia dah berubah. Itu dipanggil radiance. Dan satu lagi, kalau kita duduk di bawah hutan, kita dilindungi oleh pokok-pokok, matahari tegak, dan yang menembusi ruang-ruang kosong itu ke tanah, itu dipanggil radiance. Jadi kan radiance ini berubah-ubah dari masa ke semasa. Itu siri saya dalam siri Prisma. Lukisan saya siri Prisma. Itu siri Prisma. When the radiance
when God give the radiance, when Allah give the radiance, definitely the world will be in different appearance. Jadi itu berat tu. Betul. Itu cukup berat tu. Kita melihat cahaya yang Allah bagi tadi. Cahaya yang Allah jadikan dalam dunia ini. Betapa pentingnya. Kenapa jadi malam, kenapa ada malam dan kenapa ada siang. Itu semuanya orbit yang kita harus kaji, yang kita harus tahu, dan itu terkandung dalam konteks Masehi, kalender. Ciptaan Masehi ini, takwim ini. Begitu hebat, dah bermula pada zaman Arab dulu. Bukan di barat. Di zaman sahabat-sahabat Nabi dulu dah wujud dah kajian-kajian. Ibnu Battutah salah satu daripada pengkarya yang mengembara ke dunia. Sudah buat peta, sudah buat dia punya kontur dunia ni. Kan? Dan masa, waktu, kita dah ada jam kita. Jam berpandukan kepada matahari yang menyuluh pada satu tiang dan akan kira jam berapa tu, mengikut tu. Jadi ini semua dah wujud dalam Islam. Maka itu Islam waktu itu kita berjaya sampai ke Andalusia. Berjaya sampai ke Spanyol. Berjaya menawan Eropah. Sehingga sekarang ni ada masjid Andalusia di Spanyol. Tapi malangnya kerana kehebatan itu menjadi lara, menjadi leka, menjadi orang kata keseronokan. Maka ditepikan soal-soal syariat dan keibadahan itu, maka runtuhlah. Betul. Maka masjid Andalusia menjadi masjid Masquerah, gereja Masquerah di Spanyol. Ini adalah sejarah yang harus kita renung, yang harus menjadi pedoman kepada umat-umat Islam. Kerana revolusi agama ni tidak akan terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah hanya kewujudan para anbiya. Tetapi yang menyuburkan Islam ini adalah seantero dunia. Termasuklah negara kita. Bagaimana kita nak mengangkat Islam itu dalam konteks yang lebih berilmu, lebih dihormati oleh bangsa lain. Jadi ini yang amat penting berkait tadi tentang kemerdekaan. Yang kita perkatakan tadi daripada awal tadi. Betul. Kemerdekaan itu. Kemerdekaan daripada jiwa kita, kemerdekaan dari segi ilmu, kemerdekaan dari segi segala-galanya yang erti tentang kewujudan tadi. Kalau ini kita tidak tahu, kalau itu yang saya tekankan tadi tentang ilmu. Kalau kita berilmu, kita tidak bergaduh. Sekarang kita tengok politik kita bergaduh. Ini saya sentuh sikit tentang politik lah kan. Siapa pun dilantik membarisi memimpin negara kita tak dipersetujui. Dulu sekejap je naik kabinet ni dijatuhkan kerana kita bergaduh. Kerana kita bolehlah kita katakan fitnah dan adu domba dan khianat dalam kepartian. Jadi beralih satu parti ke satu parti. Masih lagi. Jadi kalau kita faham tentang keagamaan, kita tak terjadi sedemikian. Kita akan terikat dengan soal-soal moral, soal-soal disiplin, soal-soal iman. Maka kita harus berdoa. Kalau ada pemimpin yang baru yang naik memimpin negara, kita berdoa kebaikan dia. Itu saja yang kita terdaya untuk melakukan. Kita tak boleh nak menggembar-gemburkan soal-soal perkara-perkara yang kita tak tahu, soal-soal politik. Ini yang berlaku sekarang. Ini saya sentuh sikit tentang soal politik, soal kepolitikan. Pasal ini penting. Kalau ini masih berlaku lagi di kalangan orang-orang kita, di kalangan ni kita, saya khawatir pengakhirannya. Saya rasa saya tak perlu sebutlah pengakhirannya bagaimana. Tapi kita doakan yang baik-baik. Kita doakan yang baik-baik saja. InsyaAllah. Dan saya ada satu puisi saya yang menulis tentang kita mengemis di bumi sendiri. Ada puisi saya. Dan itu cuma tujuan untuk mengingatkan bahawa kan selagi kita masih lagi lah kalau di peringkat sekarang ni kita masih lagi orang katakan ni
berupaya masih lagi boleh mengekalkan, kita kekalkanlah. Jangan besok kita, anak-anak cucu kita, saya dah ada 9 cucu dah. Saya melihat bahawa bagaimana masa depan anak cucu saya. Jadi maka itulah saya punya perjalanan saya. Itu dia. Itulah kembara saya. Sehingga kan saya dapat terbit buku kedua. Masya Allah lah, 277 puisi kali ini dalam buku ni. Alhamdulillah, saya pun tak sangka. Dia kita sama Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Itulah dia. Secara keseluruhannya apa yang dah kita sampaikan di sini, bahawa erti kemerdekaan sebenar itu bermula dari dalam diri kita sendiri. Itu dia. Ada kita mungkin berada di persimpangan jalan yang penuh onak, berliku dan sebagainya. Jalan mana yang hendak kita tuju, pastinya jalan lurus, jalan Siratul Mustaqim. Yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi buat seluruh umat. Dan pastinya memberi rahmat untuk seluruh alam yang mana kita dapat erti yang sebenar-benarnya dalam kemerdekaan ini. Jadi oleh kerana masa terlalu cemburu ni Along. Mungkin ada sepatah dua kata nasihat Along, ataupun kata-kata Along dalam masa 2-3 minit ni. InsyaAllah masa kita akan bertemu lagi ni, InsyaAllah. Saya akan datang. Saya betul lah. Kita dapatkan sesuatu yang manfaat untuk rakan-rakan kita di luar sana. Silakan Along. Alhamdulillah, syukur Allah untuk menutup sesi kita ini kan. Saya dengan rendah diri lah memohon kepada semua sahabat-sahabat semua, kepada semua rakyat Malaysia lah khususnya kan, menghayatilah kemerdekaan itu, menjaga erti merdeka itu. Jadi menjaga ni kita harus faham apakah signifikannya dalam konteks menjaga. Kalau kita tak jaga kemerdekaan kita ini, saya khawatiri kita akan menemui jalan-jalan perkara-perkara langkah-langkah duri yang akan kita hadapi. Jadi kan akhir kata, saya mengharapkan supaya kan kita lebih makmur, lebih maju, kerana tidak ada menjadi mustahil untuk menjadi negara maju. Ini saya harus tekankan, kerana kita terdiri daripada golongan-golongan orang-orang yang bijak. Kan sejarah dah menunjukkan orang Melayu kita memang daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dulu sudah mencipta daun, sudah mencipta kertas. Macam dalam bahasa punya logo kita daripada kertas, daun lontar, sudah dibuat kertas untuk menulis. Sejarah sudah bermula daripada kedatangan para miswarah. Jadi benda-benda ini semua harus kita teruskan perjuangan itu. Orang Melayu kita khususnya harus teruskan perjuangan itu. Saya berharap sangat, sebelum saya orang kata meninggalkan kembali kepada Allah Taala besok kan, saya berharap sangat kejalanan ilmu itu, kejalanan perjalanan ini ada bermula daripada ilmu. Kita harus berilmu. Itu yang paling penting sekali. Kita harus berilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ahli panel kita, Tuan Haji Mazlan Nur Along yang sudi datang ke konti kita pada hari ini untuk Roti Bakar Kopi Tarik, dibawakan khas oleh Mantap Share Channel. Saya DJ Riz Muhammad selaku host atau moderator pada hari ini. Ucapkan juga terima kasih sama-sama dari mewakili kru dan penerbit lah. Terima kasih juga kepada anda di luar sana. Teruskan saksikan kami secara langsung di Surat Roti Bakar Kopi Tarik melalui Mantap Share Channel. Jangan mana-mana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ya. Bye-bye.